Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama saya Nur Ishwaryana Atika binti Al-Badri. Saya berumur 16 tahun. Saya seorang pelajar tingkatan 4 yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Tebobon, Kota Kinabalu, Sabah. Pada hari ini, saya ingin berkongsi kepada anda semua tentang salah satu buku kegemaran saya, yaitu Kapal Terakhir di Dunia. Buku ini merupakan antara hasil karya Teme Abdullah. Buku ini diterbitkan oleh Iman Publication. Buku ini mempunyai 390 halaman bercetak. Buku ini merupakan episod ketiga, iaitu siri yang terakhir, yaitu buku terakhir dalam antara ketiga-tiga siri Kapal Terakhir di Dunia. Kapal Terakhir di Dunia mempunyai 3 siri, episod pertama, episod kedua, dan juga episod ketiga. Tetapi saya hanya akan mengulas tentang sinopsis episod ketiga, dan juga saya akan beri pendapat saya tentang apa yang saya rasakan tentang buku ini. Oke, sebelum itu saya ingin bercerita tentang sedikit pengenalan tentang Kapal Terakhir di Dunia. Kapal Terakhir di Dunia ini berkisahkan tentang bumi kita yang telah hancur, kucar kacir kerana telah dihentam oleh tahi bintang. Bumi kita telah dihentam oleh tahi bintang. Suhu bumi kita pun telah mendadak turun kerana ledakan tahi bintang tersebut telah membebaskan debu-debu yang menutup atmosfera bumi kita daripada menerima cahaya matahari dan juga habanya. Itu telah menyebabkan banyak virus-virus baharu wujud di bumi kita. Banyak spesies hidupan telah pun pupus. Tetapi ada sebuah kapal yang bernama Bokor. Okey. Bokor ini merupakan kapal yang gergasi yang diperbuat daripada besi. Kapal Bokor ini dicipta oleh nenek-nenek moyang manusia yang pada zaman dahulu, yang sebelum berlakunya malapetaka itu. Kapal ini dicipta bertujuan untuk menjadi tempat pelindungan manusia. Baiklah, seterusnya, dalam Bokor ini mempunyai 4 aras. Aras paling atas adalah aras atasan, iaitu tempat manusia yang suci. Manusia suci ini adalah manusia yang bebas daripada sebarang penyakit. Mereka dikatakan sebagai manusia suci kerana mereka sehat dan tidak mempunyai sebarang penyakit. Seterusnya adalah aras ketiga, merupakan aras tempat pekerja-pekerja yang bekerja di kapal Bokor ini. Dan seterusnya adalah aras kedua dan aras paling akhir. Aras kedua dan aras paling akhir merupakan aras lantai. Mereka katakan ialah aras lantai. Aras lantai ini terbahagi kepada 3 sektor, iaitu sektor biru, sektor hijau, dan sektor kuning. Sekarang kita fokus kepada Kapal Terakhir di Dunia episod ketiga ini, di mana Arya, watak utama kita, seorang remaja lelaki yang berusia 16 tahun, dan dia telah pun berjumpa di episod kedua, berjumpa dengan Vanessa, seorang perempuan, iaitu anak kepada Tuan Suci yang ke-26. Vanessa berkawan dengan Arya, dan Vanessa membawa Arya ke aras atas di mana manusia suci tinggal. Di sana, Arya pun telah disuruh, sebelum Arya naik ke aras atas, Vanessa telah pun menyuruh Arya untuk mengkosongkan mindahnya, dan juga Arya disuruh untuk tidak berfikir benda yang lain tentang apa yang dia nampak di aras atas tersebut. Di aras atas, semua manusia suci hidup dengan aman dan damainya, tanpa berasa takut atas serangan mugor ataupun berasa takut atas sebarang penyakit. Tidak sama sekali dengan di mana tempat Arya berasal, iaitu aras lantai. Di aras lantai, semua manusia hidup bersusah payah. Makanan dan minuman amatlah terhad bagi mereka yang hidup di aras lantai itu. Arya berasa terkejut dan hairan ketika Vanessa membawa Arya mengelilingi aras atas. Semua manusia di sana sebenarnya hidup dengan senang mewahnya kerana hasil titik perlu manusia yang bekerja di aras lantai. Manusia yang bekerja di aras lantai itu bersusah payah bekerja hanya untuk menyenangkan hidup manusia di aras atas tanpa mereka tahu. Hanya Arya seorang sahaja yang manusia daripada aras lantai yang tahu mengapakah manusia yang bertinggal di aras atas hidup dengan senangnya. Jadi, di episod kedua ini, kita akan membongkar satu persatu persoalan bersama-sama dengan Arya,
Anna, Vuk, dan banyak lagi karakter-karakter sampingan. Namun yang kita tahu, Arya dan Anna merupakan karakter utama kita. Okey, seterusnya saya ingin berkongsi pendapat saya terhadap Anda semua tentang buku ini. Di buku Kapal Terakhir di Dunia episod ketiga ini, pengakhirannya sangatlah menghairankan pembaca kerana kita dibiarkan untuk berfikir apakah pengakhirannya. Pengakhirannya ialah ending yang secara terbuka, pengakhiran yang terbuka. Pembaca boleh berfikir dan mengimajinasikan apa pengakhiran buku ini kerana pengakhirannya ialah berbentuk sebuah soalan. Jadi, itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak atas mendengar bicara buku saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.